Siapa yang dah masuk boleh tengok gambar tu. Nampak tak gambar? Nampak. Okay. Nampak. Nampak. Itu dia punya miqat. Ini miqat haji. Miqat haji. Dia ada miqat umrah. Miqat umrah nanti saya bagi satu lagi gambar. Ini miqat haji. Tengok orang yang nak pergi haji, dia lalu ke tempat sini dulu. Jadi kalau contohnya airport kan kat Jeddah kan? Airport kat Jeddah ni. Nampak Jeddah tu? Airport kat Jeddah. Jadi Jeddah ni dah duduk kat Tanah Haram. Kan kebiasaannya kalau jemaah umrah, jemaah haji, jemaah umrah ataupun haji lah. Kalau dia nak buat umrah, dia tak pergi Madinah dulu, dia terus turun di Jeddah. Jeddah dah di Mekah, maka dia akan pakai kain ihram sama ada di KLIA, di airport, ataupun dia akan pakai atas kapal terbangan. Jadi, bila kapal terbang lalu atas ni, dia akan lalu kat Qarnul Manazil ni. Daripada Malaysia, dia akan lalu kat Qarnul Manazil ni. Qarnul Manazil kelima, dia akan turun melintas Mekah, dia akan turun kat Jeddah ni. Maka semasa flight tu, semasa kapal terbang tu berada di atas Qarnul Manazil, semasa kapal terbang tu ada di atas Qarnul Manazil, maka nanti staff flight tu, staff kapal terbang tu dia akan bagi tahu kita sekarang berada di atas miqat Qarnul Manazil, maka bersedia untuk niat ihram. Okay, kita akan niat ihram atas ni masa flight, masa kapal terbang tu lalu atas Qarnul Manazil ni. Atas Qarnul Manazil. Kemudian sampai ke Jeddah. Bila turun Jeddah, kita dah berihram. Tinggal nak masuk Mekah saja. Naik bas, masuk Mekah. Buat umrah. Faham? Faham ke tak faham? Faham. Mantap. Okey, manakala jemaah yang lain macam tadilah kita cerita orang yang datang daripada Yaman belah mana, orang yang datang daripada Iraq belah mana, daripada Syam belah mana, daripada Mesir belah mana. Ini nama-nama tempat dia. Ini untuk haji. Untuk haji. Faham? Miqat zamani masa 1 Syawal sehingga sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Okey, kita tengok pula untuk miqat apa nama dia? Miqat bagi umrah, miqat umrah. Miqat umrah. Miqat umrah kita tengok kejap. Okey. Ini miqat umrah. Nampak? Apa maksud, ada soalan, apa maksud tanah halal Ustaz? Maksud tanah halal adalah selain daripada tanah haram. Tanah haram dia ada sempadan dia. Ini tanah haram. Tanah haram ini yang garis daripada miqat. Yang belah dalam, kotak belah dalam ni, kotak belah dalam yang bulat dia warna merah-merah ni, ini adalah miqat bagi orang yang berada daripada Mekah. Ini adalah sempadan tanah haram ni, yang merah ni. Sempadan tanah haram. Selebihnya adalah tanah halal. Baki lah, bukan yang warna hijau ni saja. Selain daripada tanah merah ni, tanah halal lah. Jadi masuk tanah haram kan ada pantang larang dia. Sama macam kita berihram. Walaupun kita tak berihram, pantang larang dia sama bila kita masuk tanah haram. Tak boleh cabut pokok, tak boleh cakap kotor, tak boleh cakap kesat, tak boleh buat dosa.
Itu tanah haram, pantang larang di tanah haram. Tak boleh bunuh binatang, tak boleh mengangkat pedang di tanah haram. Itu pantang larang lah. Faham? Kenapa? Siapa yang berbunyi? Aiman Irfan buat apa bunyi tu? Okey. Jelas. Itu tanah halal. Beza tanah halal dan tanah haram. Tanah haram ada dua, Madinah dan Mekah. Sebab tu dipanggil haramain. Dua tanah haram. Mekah dan Madinah. Mekah diharamkan oleh Allah, tanah haram Mekah diharamkan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim. Diharamkan ni bukan maksudnya haram tak boleh masuk, bukan. Dimuliakan. Asal perkataan hormat kan? Haram, hormat. Hormat asal perkataan haram. Haram dimuliakan. Dimuliakan tanah haram Mekah untuk Nabi Ibrahim. Dimuliakan tanah haram Madinah untuk Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad minta. Amir Hakimi nak masuk? Saya tak masuk lagi ke? Tak ada pun? Nak masuk? Jadi semua. Okey. Nabi Muhammad, Rasulullah minta kepada Allah, sebagaimana engkau jadikan tanah Mekah tanah haram untuk Ibrahim, maka jadikanlah Madinah haram untukku. Jadikanlah Madinah tanah haram untukku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun jadikanlah Madinah sebagai tanah haram untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan Madinah sama dengan kemuliaan tanah haram Mekah. Sebab tu haram Madinah. Jadi dua haramain, dua tanah haram. Itu tanah haram dan tanah halal. Siapa yang menentukan tempat-tempat miqat? Adakah Rasulullah ataupun ulama? Rasulullah. Rasulullah menentukan. Ada soalan, siapakah yang menentukan tempat miqat itu? Adakah Rasulullah ataupun ulama? Rasulullah. Rasulullah tentukan dengan tanah-tanah tersebut. Sebab ada para sahabat nak buat umrah, tak tahu nak masuk ikut mana, nak miqat ikut mana, maka Rasulullah bagi tahu. Ada miqat yang Rasulullah berhenti di situ, Rasulullah sendiri buat. Adapun ada tempat miqat yang Rasulullah tak lalu situ, tapi para sahabat minta pandangan, maka Rasulullah tentukan. Jadi semua itu adalah yang Rasulullah tentukan. Sama ada Rasulullah guna ataupun tak guna, tetapi miqat ini adalah yang Rasulullah tentukan. Faham? Itulah miqat. Apa lagi? Hudaybiyah, Tan'im, Ja'ranah, Dhatul Laban, Arafah. Okay, lain ada soalan? Tak ada soalan? Ada soalan tak? Ini tajuk yang last lah, miqat ni. Tajuk yang last dalam bab haji. Kemudian ada kesempatan kita akan masuk bab buyu', bab jual beli. Kita akan masuk bab buyu', bai' jual beli. Selesai tu? Selesai. Ini adalah masalah-masalah haji. Keluar soalan, masalah-masalah haji. Okay, kita tengok masalah haji. Masalah haji kita tengok. Yang pertama. Okay, ready. Salin, tulis makna. Kalau dah faham tak apa je, tak payah tulis. Tulis yang tak faham saja. Yang pertama, ar-ruj'ah min talaq fi ihramul hajj. Perbuatan merujuk. Dia suami isteri dia bercerai, kemudian dia rujuk. Maka apakah hukum dia? Rujuk daripada talak ketika sedang berihram haji. Apakah hukum dia? Sah. Kat situ hukum dia sah. Kenapa sah? Cuba jawab, kenapa sah?
Tulis boleh, nak buka mic boleh. Cuba jawab. Sebab dia tak ada kena-mengena dengan apa pernikahan. Dia tak ada kena-mengena dengan pernikahan. Apa sebab? Bukankah dia tu hubungan suami dan isteri? Dia sekadar rujuk. Dia tak ada macam tak ada kena-mengena dengan rukun nikah lah yang 5 tu. Akad. Tak ada akad. Betul tak? Abdul Rahman, tak ada akad. Salah satunya tak ada akad. Jadi apa beza rujuk dengan seorang suami, dia akad balik semula dengan isteri dia? Faham tak? Apa beza? Ni suami isteri dah bercerai. Suami isteri dah bercerai. Ada yang merujuk, dia tak payah akad nikah. Tetapi ada yang kahwin balik semula, dia kena akad nikah. Apa beza kedua? Beza yang pertama, kalau rujuk dia hanya talak tak lebih, tak sampai 3. Tapi kalau kena kahwin balik dah talak 3. Okey. Tu saja. Betul tak? Ya, saya tahu. Dia ada dua situasi. Ada dua situasi. Kalau rujuk, yang namanya rujuk, semua pernikahan yang dah bercerai, dia kembali semula, nama dia rujuk. Tapi dalam fiqh, rujuk ni dikhususkan untuk pasangan yang bercerai, kemudian dia merujuk kembali dalam tempoh iddah. Faham? Dia cerai talak 1 contohnya. Cerai talak 1 kat isteri dia. Cerai talak 1. Kemudian isterinya kena melalui tempoh iddah lah kan. Kena melalui tempoh iddah sebelum dia boleh nak kahwin lain ke. Faham tak? Maka semasa dalam tempoh iddah tu, seandainya suami dia merujuk kembali kepada isteri dia, kahwin balik semula, maka dinamakan sebagai ruj'ah. Itulah rujuk, istilah rujuk. Itulah istilah rujuk dalam fiqh, dalam perkahwinan. Sebab apa? Kalau suami dia rujuk semula pada isteri dia dalam tempoh iddah, maka tidak diperlukan akad nikah. Tak perlu nikah balik semula, tak payah akad nikah balik semula. Itu sekadar rujuk saja. Sebab tu digalakkan suami isteri walaupun dah bercerai, tapi kalau dalam tempoh iddah boleh duduk lagi dalam serumah. Boleh duduk serumah lagi lah. Walaupun dah bercerai, dalam tempoh iddah boleh duduk serumah. Kerana apa? Untuk menggalakkan mereka kembali semula. Menggalakkan mereka merujuk semula. Tapi bila dah habis tempoh iddah, suami tu kena keluar, dia dah ceraikan kan. Jadi haramlah duduk dalam tu. Sebab dia kena nikah balik semula. Jadi seandainya si suami merujuk semula kepada isteri yang dia sudah ceraikan pada tempoh selepas tamat iddah isteri dia, maka dia kena nikah balik semula. Walaupun orang Melayu panggil tu rujuk balik semula, tapi dalam fiqh bukan rujuk, tu bukan rujuk, tu nikah semula. Termasuk juga dalam masalah talak 3. Seorang suami diceraikan isteri dia dengan talak 3. Maka ada iddah ataupun tak ada iddah. Kan tadi kalau talak 1, talak 2 boleh dalam tempoh iddah merujuk kan. Kita rujuk balik semula. Suami itu merujuk balik semula pada isterinya. Tapi pada masalah talak 3, walaupun dalam iddah, suaminya tak boleh rujuk kembali kepada isteri dia. Sebab dia sudah menjatuhkan talak 3 kepada isteri dia. Faham ke? Kalau nak nikah lagi sekali pun tak boleh. Nak nikah lagi sekali pun tak boleh. Selepas talak 3 nak nikah lagi sekali tak boleh. Nak nikah semula tak boleh. Dia kena nikah, si isteri tu, bekas isteri dia kena nikah dengan orang lain dulu, buat hubungan suami isteri. Kemudian kalaulah diceraikan oleh suami dia yang baru, maka barulah boleh berkahwin semula dengan, nikah semula dengan suami dia yang lama. Lepas tu akan kembali semula lah bilangan talak tu kepada 1.
kuasa talak tu pada suami yang lama dia. Balik semula 1, 2, 3. Faham ke? Jadi rujuk kat sini adalah sebab tak ada akad lah, tak ada akad nikah. Dia tak kaitan dengan akad nikah. Sebab itu dia sah. Faham? Okey, yang kedua. Ya, saya ada soalan. Ustaz, kalau macam tadi si isteri dah kena talak 3, isteri kena kahwin suami lain kan? Adakah si suami kena juga? Si suami Suami kena kahwin lain juga? dia kena kahwin dengan dia kena ke tak payah? Kahwin lain pun boleh. Tak payah, dia tak payah kahwin. Tak payah kahwin, suami tak payah. Isteri je kena. Isteri sahaja kena. Suami tak payah. Okey. Ada soalan, Ustaz, kalau suami dia ceraikan dia talak 3, lepas tu boleh ke waktu iddah duduk serumah? Boleh. Tak boleh. Talak 3 tak boleh. Talak 3 tak boleh. Sebab talak 3 dah tak boleh rujuk. Dia duduk serumah, digalakkan untuk duduk serumah bagi pasangan yang sudah bercerai adalah untuk menggalakkan mereka kembali bersatu. Jadi kalau dah talak 3, dah haram lah. Dia tak boleh bersatu dah. Memang tak boleh. Dia kena kahwin lain. Perempuan tu kena kahwin lain dulu, diceraikan. Kalau diceraikan oleh suami dia yang baru, barulah boleh kahwin balik semula. Talak 3 tak boleh. Talak 3 tempoh iddah tak boleh duduk serumah. Sebab tak boleh rujuk dah. Tidak boleh rujuk sudah. Kalau time iddah suami isteri duduk serumah, si isteri tu kena jaga aurat juga ke? Time iddah yang ada soalan, Ustaz, kalau time iddah suami isteri duduk serumah, si isteri tu kena jaga aurat juga ke? Tak payah. Sebab merujuk ni, dia bab rujuk dia bukan sekadar cakap saya nak rujuk dengan awak. Tak. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau buat hubungan suami dan isteri pun tanpa bercakap pun dikira rujuk. Jadi sebab itu tak payah jaga aurat lah. Tak perlu jaga aurat sebab untuk menggalakkan rujuk balik semula. Faham ke? Faham. Kalau tutup aurat tak ada rasa pula nak balik ke isteri dia. Kalau bila tak jaga aurat, adalah perasaan nak balik semula. Mudah-mudahan balik semula, tak bercerai. Amin. Okey. Lain? Okey, masalah kedua. At-tatayyub qabla ihramul hajj. Tatayyub apa tatayyub? Tatayyub, memakai minyak wangi sebelum ihram haji. Sah, boleh. Sebelum memakai ihram, boleh tak? Minyak wangi. Boleh, sebab apa? Boleh. Belum lagi ihram, boleh. Kalau minyak wangi itu yang ada pada badan adalah minyak wangi yang dipakai sebelum dia niat ihram di miqat, maka boleh. Kalau minyak wangi itu dia pakai selepas daripada niat ihram, tak boleh, kena dam. Tidak boleh. Soalan, Ustaz, kalau suami baru tu meninggal, boleh ke isteri nikah balik? Nikah balik dengan suami dia yang meninggal? Meninggal anak. Macam mana nak nikah dengan suami dia balik? Dah meninggal. Suami dia meninggal, mana boleh meninggal? Maksud dia suami baru tu meninggal. Boleh lah. Boleh. Dia dah kena talak 3. Si isteri ni dah kena talak 3. Kemudian dia kahwin dengan suami baru. Lepas tu suami baru dia
meninggal. Dah jadi suami meninggal. Maka dia boleh balik semula pada suami lama dia selepas daripada suami baru tu. Suami baru dia meninggal. Boleh, tak ada masalah. Jangan bunuh lah. Kalau dia kahwin, lepas tu dia yang bunuh, masalah kat tu. Dia kahwin sebab dia nak patah balik semula kat suami dia yang lama kan. Dah kahwin, dia bunuh lelaki baru dia. Tak boleh Jadi hukum lain lah. Okey, lain. Yang ketiga, tawaf kudum. Tawaf kudum. Tawaf kudum apa tawaf kudum? Tawaf kudum adalah tawaf selamat datang. Sunat. Hukum dia sunat. Sah. Boleh. Sunat. Jawab sunat lah. Jawab sunat bagus. Yang keempat, rakaat tawaf khalful maqam. 2 rakaat salat sunat tawaf di belakang maqam. Maqam ni maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim yang mana? Maqam Ibrahim kalau tengok kat gambar Masjidil Haram, sebelah Kaabah tu ada satu bekas warna emas bulat. Satu bekas bulat warna emas. Itu maqam Ibrahim. Maqamun Ibrahim. Dia bukan maqam kubur, bukan maqam dharih, bukan kubur. Dia maqam tempat Nabi Ibrahim pernah pijak. Maqam ni ada banyak maksud. Ada maqam yang maksudnya kubur, ada jasad kat dalam. Tu dharih, dalam bahasa Arab dharih. Ada maqam dia bukan dharih, bukan kubur, bukan ada jasad, tetapi dia dipanggil maqam sebab seseorang pernah singgah di situ. Contohnya maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu sebab Nabi Ibrahim pernah pijak di situ. Dipanggil sebagai maqam Ibrahim. Okey, sunat sembahyang di belakang maqam Ibrahim. Yang penting jangan sampai kena pijak orang lah. Jauh sikit. Orang tengah tawaf kan. Jangan tengah-tengah orang tawaf tu kita sembahyang sunat kat situ. Jauh sikit. Belakang maqam tapi jauh sikit. Tempat orang sembahyang. Jangan tempat orang tawaf. Okey, yang kelima. Sitru ba'dul wajhi wal kaffain minal mar'ati fil ihram. Menutup sebahagian wajah dan tapak tangan bagi orang perempuan fil ihram, ketika ihram. Haram. Hukum dia haram. Tak boleh. Dikira melakukan perbuatan haram ketika umrah. Boleh jelas? Okey, yang keenam. Yang keenam. As-sa'i ibtida'an bil marwah wa khitaman bis safa. Sa'i bermula di Marwah dan berakhir di Safa. Berakhir di Safa. Boleh ke? Tak boleh sebab Sa'i start daripada Safa. Ya, berakhir di Marwah. Terbalik. Sa'i, ingat Sa'i mula di Safa. Sa'i mula di Safa, akhir di Marwah. Yang ketujuh. Aqdun nikah biwilayati aw wakalati fil ihramul hajj. Akad nikah, mengangkat nikah biwilayah, melalui wali. Dia tak ada kat situ, wali dia kat situ ada. Aw wakalah, ataupun dengan wakil fi ihramul hajj, ketika sedang berihram. Tak boleh. Hukumnya haram sebab masih lagi akad nikah. Masih lagi dinamakan akad nikah. Jadi apa sahaja yang berkaitan dengan akad nikah, sama ada yang mengakadkan ataupun yang menerima, sama ada ijab ataupun qabul, kedua-duanya adalah haram. Kena dam. 8. Fawatul wuquf bi Arafah. Fawatul wuquf bi Arafah. Fawatul wuquf bi Arafah. Tadi akad nikah dia tak kena dam tau. Dia haram saja. Akad nikah dia tak kena dam, dia haram saja.
8 fawatul wukuf bi Arafah. Fawat ni luput, tak sempat. Fawat, lupus, tak sempat lah, kita tak sempat. Tidak sempat wukuf di Arafah. Sah tak haji dia? Tak. Tidak sah. Sebab apa? Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah Wajib haji. Rukun haji. Rukun haji, bukan wajib haji Rukun haji adalah rukun haji. Kalau wajib haji sah saja. Sah hajinya. Kalau tertinggal wajib haji sah, cuma kena dam lah. Adapun wukuf di Arafah dia jadi tak sah. Sebab apa? Sebab dia rukun haji. Kena faham beza. Kena faham beza di antara wajib haji dengan rukun haji. Al-ihram yang ke-9. Al-ihram minal miqat. Ihram di miqat. Ihram di miqat. Apa hukumnya? Wajib. Ihram di miqat wajib. Sah. Yang ke-10, taghtiyatu, menutup sebahagian, ba'dur ra'si, sebahagian kepala, minar rijal fil ihram, menutup sebahagian kepala daripada orang lelaki ketika ihram. Boleh ke tak boleh? Tak boleh, haram. Orang lelaki kena buka kopiah, tak boleh tutup dengan kain, tak boleh tutup dengan topi, tak boleh tutup dengan payung, tak boleh. Lelaki tak boleh. Okey. 11, 12, 13, 14. Ustaz bagi homework. Kamu terjemahkan. Kelas akan datang. Kamu pula terangkan. Nanti Ustaz select siapa yang kena terangkan. Buka mic, terangkan Jadi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai 26. Boleh? Okey, ada nota ni tak? Ada nota ni tak? Ada, Ustaz. Ada? Ambil gambar. Ada yang tak ada. Ambil gambar. Siapa yang boleh ambil gambar tu ambil gambar. Cepat. Nanti kongsi dalam grup. Dah ambil gambar belum? Ya, Syed. Dah. Okey, ni lagi satu. Terkeluar pula. Dapat tadi? Dapat. Yang nombor 15 sampai 26. Dapat. Ada dapat. Ni. Okey. Ada soalan lagi? Ada soalan? Tak ada? Seronoklah kelas dengan ulama ni. Masya-Allah. Okey. Tak ada soalan Oh, ada soalan. Ustaz, apa hukum mati ketika haji? Mati ketika haji, adakah perlu diganti oleh orang lain? Adakah perlu diganti oleh orang lain? Apa hukum mati ketika haji? Adakah perlu diganti oleh orang lain? Tak payah. Tak payah, itu ibadah dia. Tak payah ganti. Itu ibadah dia lah. Ibadah dia. Dia tak sama macam puasa dengan solat. Solat pun tak payah. Solat pun asalnya tak payah. Yang haram tu tak dikenakan dam ke Ustaz? Yang haram kena dam. Yang haram kena dam. Yang tak kena dam adalah yang haram, yang tak kena dam hanya akad nikah saja. Hanya akad nikah saja. Dia haram tapi tak kena dam.